perkongsian kita pada pagi ini dengan topik dah makan antidot tapi masih lagi tak nampak kesembuhan. Persoalannya tajuk dia ada 4 sebab. Ada banyak sebenarnya sebab tuan-tuan yang saya nak kongsikan, tapi cukup hari ni 4 saja. Okey, 4 sebab saja. Antaranya yang pertama dikaitan dengan makanan ni, makanan. Yang kedua gaya hidup. Saya ke belakang sikit. Yang ketiga dikaitan dengan kerohanian. Yang keempat dikaitan dengan ilmu. Okey, jom saya kupaskan. Okey, bab makanan ni tuan-tuan. Bab makanan ni khusus untuk mereka yang dah makan antidot lah. Banyak sangat dia punya persoalan kan. Dah makan ni rasa macam nak berhenti saja makan ni. Geram tengok tak baik-baik. Okey, jom kita tengok. Adakah makanan ni sebenarnya antara punca juga disebabkan oleh kenapa makan antidot tak sembuh-sembuh? Apa dia? Makanan. Jom kita tengok. Apakah makanan yang boleh, apakah penyebabnya? Apakah kesan daripada pengelaman makanan yang orang kata tak sesuai ni? Apakah puncanya? Apakah apa nak cakap ni ya Allah hai? Apakah kaitan makanan tu dengan masalah susah nak sembuh ni? Okey, jom kita tengok. Okey, antara makanan penyebab kepada hari ni kita sakit tak baik-baik tuan-tuan, antaranya adalah gula. Makanan yang mengandungi gula. Gula apa tuan-tuan? Gula pasir. Gula pasir. Tuan-tuan, ada satu buku tuan-tuan yang ditulis oleh Dr. Norman Norawi. Doktor ni memang pakar lah, selalu masuk TV. Okey, doktor ni tulis buku dia tuan-tuan. Saya pernah berjumpa dengan beliau ketika itu. Saya ingat 2 tahun lepas saya pergi ke klinik beliau di Melaka. Saya ada jugalah berseluruh dengan doktor ni. Dia tulis buku tu, sebenarnya buku tu boleh mengancam nyawa dia juga. Sebab apa dia tulis itu buku gula racun putih. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan, toke gula ni orang kata paling kaya lah dalam Malaysia ni ataupun Asia ni kan. Tan Sri Robocop. Dia memang pembekal gula terbesar, boleh kata kat Malaysia dengan Asia ni. Jadi dia tulis buku tu gula racun putih. So bahaya ni. Okey, dan Dr. Norman bagi tahu antara penyebab ataupun punca kenapa hari ni kita sakit dan sakit susah nak baik lepas dah makan macam-macam ubat, dah buat apa-apa terapi rawatan, dah makan makanan tambahan ke pangan pelengkap ke suplemen apa-apa ke, tapi masih lagi tak baik sebab orang yang sakit tu masih lagi makan gula pasir. Gula pasir ni tuan-tuan, banyak dia punya komplikasi dia kalau kita makan, daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki. Dan satu lagi perkara yang saya nak bagi tahu menggemparkan dan memeranjatkan, gula pasir ni juga boleh menyebabkan kita punya gangguan jiwa kita. Yang suka mengumpat, suka merajuk, suka mencuri, suka membohong ni juga ada kaitan dengan gula pasir ni. Tapi tu topik dalam lagi tuan-tuan. Jadi kalau boleh lepas ni, apa jua makanan-makanan yang mempunyai gula pasir, yang mengandungi gula pasir, berhenti 100%. Banyak lagi tuan-tuan manisan-manisan yang kita boleh gantikan. Sumber manisan apa? Daripada stevia contoh, daripada gula tebu hitam, madu, gula Melaka, gula Perang, yang memang tidak mempunyai bahan-bahan yang, kalau anda baca buku Dr. Norman Norawi tuan-tuan, buku tu kalau tengok gula pasir tu sendiri, ya Allah, takut nak makan. Ada bahan pula yang baik, ada antara bahan yang memang kata kita takut makan klorok kan. Tapi dalam bahannya tu ada mengandungi klorok, bleach, untuk bersihkan gula tu, bersihkan tebu tu daripada hitam, daripada brown jadi warna jernih, transparent, jernih kan. Okey, apa lagi? Makanan-makanan yang bergoreng. Ini juga antara punca penyebab kenapa kita sukar nak baik. Suka makan makanan yang bergoreng. Pula tu dah goreng, makan lagi goreng, guna lagi goreng, sampai 10 kali goreng, sampai minyak tu dah macamnya hitam. Masih lagi duk goreng. Kadang-kadang saya perhati orang-orang menjaga tepi-tepi jalan ni tuan-tuan, dia jual ayam goreng ke pisang goreng ke, saya nampak macam longkang dia punya minyak tu, kadang-kadang sampai hitam. Itu nak kata minyak ke longkang? Tapi masih lagi mereka goreng pisang, goreng ayam tu, dan kita pun makan sedap je. Tapi itu bahaya tuan-tuan. Sebab tu kalau orang sakit ni jangan bagi makanan. Janganlah baik sangat petang nanti balik rumah pergi bagi mak ayah yang sakit, kirimkan pisang goreng, ayam goreng. Ayah kata belikan ayam goreng bapak kat tepi jalan tu, bapak nak makan sakit-sakit ni, tekak bapak ni. Kita pun bagi. Dah bagi antidot, bagi ayam goreng yang kata mengandungi goreng yang minyak tadi yang kotor tu. So bahaya. Okey, apa lagi kat sini? Makanan-makanan ringan. Yang ni selalu tuan-tuan, kadang-kadang mak ayah kita ni teringin nak makan tekak teloya masa sakit ni, tekak demam ke, tekak sakit kan, tekak dia macam mual-mual gitu kan. Belikanlah bapak asam tepi jalan tu, belikan bapak asam kat kedai sekian-sekian, jeruk-jeruk tu bapak nak makan lah.
belikan jajan ke, jajan nak bagi dia makan yang sakit-sakit, kita pun bagilah macam-macam jajan kita bagi mak ayah kita makan waktu sakit. Dah bagi yang tidak dah kira bagus, bagi jajan pula, makanan ringan, tu tak elok. Okey, apa lagi tuan-tuan? Makanan ni, makanan macam contoh macam makanan segera, mi segera lah. Apa benda yang segera ni hari ni, banyak benda-benda yang segera ni kan. Okey, apa lagi? Makanan yang diproses. Apa dia? Contoh daging burger, nugget, macam-macam lah, hotdog lah, benda semua kan, yang mengandung yang bahan-bahan ataupun makanan yang yang diproses. Contohnya itulah daging-daging diproses lah. Okey, apa lagi makanan hari ni yang penyebab kepada masalah kita sukar sembuh ni? Contoh minuman teh. Kerap minum teh, kerap minum kopi. Pagi minum kopi, tengah hari minum kopi, petang minum kopi, malam minum kopi, nak tidur minum kopi, terjaga malam minum kopi, kopi je semua kan. Jadi tak elok. Minum teh gitu juga. Pagi kopi, tengah hari kopi, lepas makan kopi, lepas tidur macam-macam kopi, tengah tidur pun boleh kopi, minum teh. Itu tak elok. Okey? Apa lagi? Makanan yang bergas, minuman yang bergas, bukan makanan minuman yang bergas. Yelah, kadang-kadang orang yang ada masalah kecil manis ni tuan-tuan, dia suka minum benda-benda manis kan. Dia memang nak benda-benda manis. Tekak tu nak benda-benda manis. Minum air bergas tu sangat tak elok. Okey? Itu yang pertama dari bagi sumber makanan penyebab kepada kita sakit ni, makanan ni. Makanan. Ni dia. Okey, yang kedua ada kaitan dengan gaya hidup. Gaya hidup tu, apa dia? Punca ni, gaya hidup ni penyebab kepada masalah kita sukar baik ni, sukar sembuh ni. Okey, itu dia. Tidur lewat. Tidur lewat. Masa PKP ni tidur pukul 2 3 pagi, bangun pukul 10 pagi. Tu dah lah, tidur lewat, bangun pun lewat. Itu antara penyebab dia, gaya hidup kita yang tak seimbang. Okey, main gadget. Main gadget. Lebih-lebih lagi orang-orang bisnes ni kan, boleh main handphone tu, bukan main pegang handphone tu, tapi kalau boleh sejam stop, pergi tengok benda-benda hijau, buat senaman, minum air kosong banyak. Okey, buat pergerakan, regangan. Ni tak 2 3 jam duduk depan handphone, so rosak otak saraf semua, mata rosak, darah rosak apa semua. Okey, tengok TV tu. Okey, gaya hidup yang suka tengok TV. Orang sakit tuan-tuan kalau boleh elakkan daripada tengok TV. Sebab kesan radiasi, kesan gelombang TV tu sebenarnya boleh menghalang proses perjalanan darah, kelancaran darah. Ni ada kajian tuan-tuan, warna, gelombang, frekuensi yang kuat pada TV tu tadi tu, dia punya tenaga gelombang yang terlalu kuat tadi menyekat proses perjalanan darah yang untuk baik, untuk lancar tuan-tuan. Orang sakit ni kan darah dia tak apa nak lancar, dia tak exercise, tak gerak. Jadi duduk pula depan TV, baringkan depan TV orang sakit tu. Tu tak elok. Okey, kurang membaca. Apa kaitan ni? Orang yang gaya hidup orang yang sakit ni tuan-tuan, yang sukar baik ni, dia kurang membaca. Yalah, membacalah tentang, membaca ni banyak tuan-tuan, membaca tentang ilmu lah, tentang sakit yang dialami, kenapa aku gaut, bacalah ilmu tentang gaut, kenapa gaut, apa benda masalah punca makanannya, macam ada pencegahannya. Dia kena banyak membaca lah, dan kalau boleh kena banyak membaca. Kalau orang sakit ni kena banyak membaca. Dengan ilmu tu, dengan membaca tu, dia akan dapat ilmu. Oh, patutlah aku gaut tak baik-baik, rupa-rupanya aku ni sekian-sekian suka makan gula pasir. Bacalah buku gula kacang putih tu. Tu membaca nanti kan jambatan ilmu, bagus untuk kita punya masa depan kita. Okey, apa lagi? Kurang perhatian. Orang sakit ni tuan-tuan, masya-Allah, perlu diberikan perhatian. Kalau tak, nanti dibiarkan saja berak kencing, tak dijaga apa semua dengan betul, tak diberi perhatian, tak dicak-caknya, orang kata tak diurutnya, tak dibelainya. Orang sakit ni dia macam orang kata macam ada budak tuan-tuan. Dia perlu dibelai, perlu dijaga, perlu betul-betul disayangi. Okey, apa lagi? Itu gaya hidup. Yang ketiga, apakah punca ataupun penyebab kenapa hari ni dah makan yang tidak masih tak sembuh? Kenapa? Sebab masalah kerohanian. Masalah kerohanian ni, masya-Allah tuan-tuan, saya pernah kongsikan benda ni tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan kesembuhan. Allah Asy-Syafi. Kita ni semua tuan-tuan, apa pun rahsia Allah tuan-tuan. Jadi hari ni tuan-tuan, kita kena yakin dan kena pasti, kena percaya Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan manusia ni ke muka bumi ni adalah mentauhidkan diri padanya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah perkara-perkara yang baik, tinggalkan segala perkara-perkara yang dia tak suka. Ingat tuan-tuan, ilmu ini Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan, dia bagi juzuk manusia ni tuan-tuan, ada dua tau. Ada dua juzuknya. Juzuk pertama adalah juzuk roh, yang kedua juzuk jasad. Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan roh, maka adalah jasad. Maka hari ni kalau kita perhatikan, penyakit ini semua duduk dekat jasad kita kan. Yang kecil manisnya, gautnya, darah tingginya, gabun matanya, macam-macam, semua duduk kita nampak kat jasad. Tapi kena ingat tuan-tuan, tak ada roh maka tidak akan ada jasad. Maka hari ni segala penyakit yang ada pada jasad datang punca daripada roh.
Tuan-tuan, kalau hari ni kalau tidak ada roh, maka tidak ada jasad. Faham ilmu ni tuan-tuan. Jadi nak rawat jasad, rawat roh dulu. Rawat jasad ibarat anda rawat mayat, rawat benda yang dah mati, rawat orang yang dah mati. Maka hari ni tuan-tuan, rawatlah roh dulu. Maka hari ni kalau rawat roh, maka insya-Allah bahagialah jasad anda. Persoalan hari ni mungkin anda tak tahu bagaimana nak rawat roh. Saya dah pernah kongsikan. Rawatan rohani tu apa? Antaranya apa? Solat, taubat, zikrullah, selawat, bersedekah, okey, Yasin, baca Al-Quran, macam-macam lagi lah. Apa lagi? Motivasi, kaunseling, makan makanan sunnah, makan makanan yang memberikan sumber vitamin, makanan yang memberikan sumber-sumber zat untuk badan kita. Itulah makanan kerohanian. Berkawan dengan orang-orang yang baik-baik. Itulah makanan kerohanian. Okey, rawat roh, maka jasad akan seimbang. Okey, sebab kenapa? Sebab tak seimbang pada jasad sebabkan oleh tak seimbang pada roh. Buktinya hari ni tuan-tuan, kalau kita meninggal dunia, kita dah mati, ambillah apa benda objek pun tumpul keras, kita keluar, kita menjari, kita putuskan, kita tidak akan rasa sakit. Kenapa? Sebab tidak ada roh. Jadi selama ni apa yang sakit? Selama ni apa yang sakit? Apa yang kita rawat? Kita lebih kepada rawat jasad. Kalau tak ada roh, maka tak adalah sakit, betul? Tak ada jasad. Jadi kita lebih kepada rawatan rohani. Lebihkan kepada rawatan rohani. Lebihkan kepada rawatan rohani. InsyaAllah anda akan jumpa nanti dia punya keseimbangan tu. Apa lagi tuan-tuan? Antara masalah kerohanian ni, melakukan dosa. Kerap melakukan dosa tuan-tuan. Kita kerap melakukan dosa. Apa dia tuan-tuan? Antaranya kita tak puasa. Ada kaitan dengan dosa ni. Tak puasa mata, tak puasa telinga, tak puasa mulut kita, tak puasa hati kita. Tu namanya puasa hakikat. Kita tengok mata kita, kita pandang benda-benda yang negatif, telan perasaan kita, ambil pot benda tu dalam-dalam, telan, berperasaan, berjiwa pula tu. Kita dengar telinga kita dengan benda-benda yang tak elok. Kita cakap benda-benda yang tak elok, mengumpat, mengata orang, membohong, mencuri, apa benda semua, mencuri pakai mulut. Okey. Apa lagi? So banyak lagi tuan-tuan. Antara punca penyebab kenapa hari ni kita makan antidot tak sembuh-sembuh. Kalau hari ni kita nak cakap dengan orang sakit tuan-tuan, kadang sampai kita marah. Aku dah makan antidot banyak dah. Kau 1 tan dah makan. Sampai 1 tan tuan-tuan, kadang aku dah makan kotak-kotak, seci-seci aku telan, tak baik pun sakit aku ni. So anda sampaikan ilmu ni kepada mereka tuan-tuan. So yang keempat, yang terakhir, kenapa hari ni orang makan antidot masih lagi tak sembuh? Sebab dia tidak ada ilmu yang cukup. Kalau dia ada ilmu yang cukup tuan-tuan, ilmu hari ni, ilmu tentang kenal diri ke, ilmu tentang kesihatan, struktur bagaimana sakit tu datang, kenapa sakit tu datang, siapa yang berikan kesembuhan, bagaimana perjalanan orang darah tinggi ni, apa benda kena pantang. Dia apa tuan-tuan? Sebab dia kurang ilmu, dia kurang membaca lah sebenarnya. Bila kurang ilmu, maka hari ni orang yang kurang ilmu sajalah yang banyak komplain tuan-tuan. Orang yang banyak ilmu tuan-tuan, dia tidak akan komplain, dia bersangka baik sebab dia dah faham. Nampak tak? Dia banyak tu. Yes. Nampak tak? Dia dah dapat rasa dah. Okey, inilah dia benda yang aku kena jaga kalau aku darah tinggi. Aku kena jaga kalau aku kecil manis. Aku kena jaga kalau suami aku kena lumpuh. Apa benda yang aku kena pantang, apa benda yang aku kena buat. So tu, jom kita tengok tuan-tuan. Jangan risau. Kenapa tuan-tuan? Sebab antidot ni ramai orang takut. Takut dia tidak ada kelulusan apa semualah. Macam-macam orang cakap pasal antidot ni. Okey, jangan risau. Jom kita tengok. Antidot ni sebenarnya adalah makanan yang telah dapat pengiktirafan. Okey, ni ada kebaikan dia. Cuba tengok. Anda boleh baca sendiri tentang kebaikan antidot ni. Okey, kalau kata nak sihat, ni makanlah antidot. Okey, cuba tengok. Ni antidot. Apa lagi? Dah diluluskan dan telah disahkan halal oleh JAKIM. Ni kita tengok bukti dia. Ada sijil halal pula dah. Apa lagi nak ditakutkan tuan-tuan dan puan-puan? Pula tu, cuba kita tengok sini tuan-tuan. Antidot ni kita tengok. Saya nak buat satu kisah. Ni kisah ni menarik ni. Cuba tengok ni. Ni orang ni tuan-tuan, individu ni, hamba Allah ni tuan-tuan. Siapa nama ni? Cuba kenal siapa ni? Ni Cik Jamali tuan-tuan. Dah boleh pergi sembahyang Jumaat. Jom kita tengok dulu kisah dia. Kali pertama saya jumpa beliau pada bulan Februari 2020. Tak salah saya bulan 2 ni. Cuba tengok ni. Saya bersama dengan Abang Mantoya. Cuba tengok. Cik Jamali ni tuan-tuan, lumpuh, tak boleh jalan. Cuba tengok isteri tu sedih tu. Kak Maina tu sedih tengok suami dia. Dah tinggal tulang dengan isi kulit saja. Isi dah tak ada dah tuan. Dah melepek kuning dah. Orang kata dah pucat lesih dah. Tak boleh bangun, tak boleh gerak. Kaki tak boleh gerak, tangan tak boleh gerak. Apa semua pun berak kencing semua ni isteri dia Kak Maina uruskan. Alhamdulillah tuan-tuan. Jom kita tengok. Ni dah nampak. Dah berdiri dah. Alhamdulillah lepas 4 bulan.
dah berdiri dah, muka pun dah macam makin ceria. Okey, kita dengar sedikit tuan-tuan sebelum berakhir. Kita dengar ni perkongsian testimoni saya sini datang rumah beliau. Cuba kita tengok ni. Dengar jom. Salam sejahtera, saya Mahdi Abdullah, Product Consultant Syarikat Win Impact Network Sdn Bhd. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda semua satu lagi testimoni penggunaan MD7 Antidote, di mana hari tuan-tuan dan puan saya nak kongsikan testimoni oleh seorang pesakit yang bernama Encik Jamali daripada Parit Bengkok, USA. Yes. Batu Pahat, Johor. Tuan-tuan dan puan, sebelum ini beliau tidak boleh bangun, tuan-tuan dan puan. Boleh ketika sebagai lumpuh lah, tidak boleh ingat, tidak boleh bercakap dengan baik. Alhamdulillah selepas 3 bulan. Selepas 3 bulan, Cik Jamali dah boleh bangun. Okay, ayo kita sama-sama dengar perkongsian daripada Cik Jamali, dan beliau nak bersilat kononnya hari ini. Katanya, okay, silakan Cik Jamali. Dekat sikit kita ambil gambar yang di video. Okey, salam sini lah. Alhamdulillah. Kalau dahulu beliau tidak boleh bangun, tuan-tuan dan puan, hari ini beliau sudah pun boleh berdiri dan boleh bercakap dengan jelas. Jadi tuan-tuan dan puan, kita sama-sama doakan agar Cik Jamali dikurniakan kesembuhan mutlak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersilat sikit Cik Jamali, bersilat sikit. Cuba tengok sikit. Okey, sekian daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan, okey, kita akan berjumpa lagi. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Insya-Allah kita akan bersama dengan anda lagi untuk topik-topik yang menarik. Okey, topik-topik perbincangan kita, perkongsian kita yang menarik. Saya berharap pada anda semua, tuan-tuan semua ahli-ahli yang berdaftar, jangan berhenti daripada menyampaikan berita gembira. Jangan berhenti daripada tak menyampaikan. Sampaikanlah setiap hari, tuan-tuan, kepada semua mereka yang mempunyai kepala. Sebab apa, tuan-tuan? Bagusnya, tuan-tuan, Antidote ni sesuai untuk mereka seawal janin hingga dewasa yang mempunyai kepala. Okey? Ini adalah satu berita gembira dan besar untuk anda. Kalau anda dengar betul-betul, tuan-tuan, kenapa? Sebab industri yang anda sedang duduk sekarang ni, tuan-tuan, adalah industri kesihatan yang menyumbangkan pendapatan trilion USD setahun. Lagi banyak isu, tuan-tuan, lagi besar peluang anda berjaya, lagi besar peluang kejayaan anda di dalam syarikat Win Impact Network Sdn Bhd. Okey, jom kita tengok sebelum berakhir 1 minit. Nak bakar-bakar orang lain sikit. Ni apa dia? Challenge untuk 2021. Nampak ni. Tuan Tajuk Lasmawi. Dah bakar lain dah ni. Challenge untuk tahun 2021. Mana ada, tuan-tuan? Buat rawatan, buat terapi hari ni boleh dapat kereta BMW, Audi, Mercedes apa semua. Dapat pula Mustang lagi pula. Dalam syarikat Win saja buat macam tu, tuan-tuan. Buat terapi Antidote. Okey, makan-makan nyonyot-nyonyot je dapat kereta mewah. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Saya doakan anda semua sihat kejaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.